Untuk hari ni, cikgu ada santai istiadat. So, korang boleh dapatkan buku Bintang Hati you all. Okay. So, boleh buka muka surat 5. And kalau dah biasa buat kelas online ni, you all pun dah faham kan cara nak belajar macam mana. Make sure kan dekat depan you all tu, taklah you all macam duduk je kat depan tau. Make sure kan kita ada kertas, ada buku dekat depan. And kita boleh catat apa yang patut. Okay, so dia kena belajar visual ni, awak tak boleh tengok je. Okay, memang awak boleh tengok je tapi nanti dia akan jadi short memory je. Okay, so awak kena gerakkan tangan awak sekali sebab dengan penulisan tu lah dia ada link untuk hantar ke minda, dia akan hantar message tu ke minda awak dan insyaAllah benda tu akan lebih kekal kalau awak refresh lagi benda yang awak belajar, yang awak tulis. Okay, so panjang kan cikgu punya pendahuluan kan. Cikgu BM. Okay, so kita starting untuk santap istiadat. So, korang dah ready ke? Kalau you all dah ready, you all boleh tulis dekat chat tu, you all drop kat situ, you all cakap lah ready. Ready, sedia. Dalam submission dia sedia. Okay, so you all boleh tulis dekat chat tu, sedia. So, kalau korang dah sedia, baru cikgu ajar tau. Kalau korang diam je, cikgu tak. Okay, so make sure kan semua orang tulis sekarang, drop dekat chat tu. Okay, tulis sedia. Orang cakap ready pun boleh je lah, tak ada masalah. Okay. So, kita tengok korang dah. Okay. Alright, good. Okay. Bagus budak-budak kelas dalam ni. Okay. So, kita starting dengan slide pertama. Cikgu pasti ajar tu kita anggap macam kita refresh tau. Okay. So, sajak ada istiadat adalah satu sajak. Kita belajar dulu dia punya tema, okay. Okay, adalah satu sajak di mana tema dia, sajak yang panjang-panjang tu, dia sebenarnya dia nak hantar mesej, okay, tentang adab dan tata cara makan dalam sesuatu majlis mengikut adat generasi zaman dahulu. Okay, itu tema dia lah. Okay, and dan juga di persoalan dia tentang adat sopan ketika makan. Okay, kat sini kan, kat sini ada satu tema and ada 2 persoalan. But sebenarnya ada banyak persoalan. Okay, tapi tema dia memang akan datang satu. Okay, korang tahu tak apa beza tema dengan persoalan? Tahu tak? Apa beza tema dengan persoalan? Guys, tahu ke tak? Jadi kalau korang tahu, korang cakap tak tahu. Kalau korang cakap tak tahu, korang drop je kat message tak tahu. Kalau korang drop tak tahu, cikgu akan explain. But kalau korang diam, cikgu akan korang dah tahu tau. So cikgu tak explain. Soalan dia, apa beza tema and persoalan? Okay, Afiq kata tak tahu. Okay. And lain-lain, tahu ke tak? Korang nampak ke cikgu ni? Ke korang nampak slide je? Oh tak. Oh, korang dengar suara cikgu je lah Oh, I see. Okay. Actually sebenarnya cikgu buka je cam tapi tak tahulah kenapa dia tak keluar gambar. Okay. So, korang nak tahu kan? Okay, macam ni tau. Dia macam ni. Okay, simplenya. Korang pegang benda yang cikgu nak ajar ni. Okay. Sampai bila-bila. Bila sampai korang form 5 lah. Korang boleh pegang benda ni. Okay, dia beza dia. Tema ni, dia semua cerita, korang tengok cerita boy ke, korang tengok cerita Ejen Ali pun, dia setiap akan ada tema dan persoalan. Dia mesti ada punya. Okay. So tema ni adalah mesej utama. Okay, so kalau korang buat note dekat depan tu, korang boleh tulis mesej, tema tu adalah mesej utama. So maksudnya dalam sesuatu sajak, dalam sesuatu pantun atau dalam sesuatu syair ke, cerpen ke, novel ke, macam korang belajar form 3 punya novel Komando Kasus kan. Dia ada tema. So tema tu maksudnya mesej utama. Dalam panjang-panjang buku tu, dalam panjang cerita tu, apa mesej utama yang dia nak sampaikan. Macam ni lah. Ada santap istiadat ni, dia banyak-banyak baris tu kan. Dia sebenarnya nak cerita kat korang tentang apa adab dan tata cara makan dalam sesuatu majlis ikut adat generasi zaman dahulu. Nak cerita macam mana orang zaman dahulu, cara dia makan tu, adab dia macam mana. Itu je dia punya tema. Okay, dia punya mesej utama dia. Persoalan ni pula, beza dia mesej juga. Dia sama macam tema, dia mesej juga.
Mrs. Okay. Tapi dia Mrs. sampingan. Maksudnya dalam sesuatu sajak, cerita, macam Komando Kekasih kan, dia ada banyak Mrs. yang dia nak sampaikan. Bila korang baca tu korang dapat banyak, apa orang kata macam moral of the story macam itulah. So itulah persoalan. So ringkasnya, rumusnya, tema Mrs. utama. Dia memang datang satu je. Okay. Persoalan dia Mrs. sampingan dan dia ada banyak dalam tu. Itulah beza dia. Okay. Faham ke tak faham ni? Kalau tak faham, cikgu explain lagi sampai korang faham. Okay, kalau korang dah faham, it's okay lah. Cikgu proceed. Faham? Bagus Raisa. Okay. Bagi respon. And lain-lain pun Joel bagi respon juga. Okay. Kalau tidak cikgu rasa cikgu cakap sorang-sorang tau. Kesian cikgu. Kalau kena duduk rumah. Okay. So, itu tema, itu persoalan. Okay. And then, sekarang kita nak tengok seterusnya. Okay. Cikgu tukar. Okay. Ini dia punya sajak. Sebab cikgu tahu korang dah ambil buku dah kan. Sempat masa cikgu bebel-bebel tadi. Korang sempat ambil buku Bintang Hati Yoal kan. Okay. And tapi kalau siapa yang dia tak ada apa tu kata dia tak sempat nak ambil buku Bintang Hati tu, okay, it's okay. Korang boleh tengok dekat slide ni je. Cikgu dah sediakan sajak. Okay. So ni adalah sajak Santak Istiadat tu. And okay, cikgu tanya you all. Okay, kalau soalan keluar, terus tanya soalan lah. Tak ajar lagi kan. Okay. Kalau soalan keluar, dia tanya apakah ciri ataupun kriteria sajak Santak Istiadat. Korang nak jawab apa? Apa yang korang rasa korang akan jawab? Guys, soalan dia ciri atau kriteria. So korang boleh drop kat message tu apa ciri sajak ni. Okay, first senang je nak tahu ciri ataupun kriteria. First sekali, korang tengoklah berapa rangkap dalam sajak tu. Dekat sajak tu ada berapa rangkap. So ada berapa guys? Kira ada berapa? Berapa rangkap semua tu Santak Istiadat ni? Cepat drop, cikgu nak tengok jawapan korang. Korang kira. Lama ni korang kira. Guys, ada berapa rangkap dalam sajak Santak Istiadat ni? Satu. Korang tak tahu macam dah kira rangkap ni. Finally ada cikgu yang jawab lah. Najihah, Afiq, Kalisa Alia. 5 rangkap. Pandai. 5 rangkap. Betul Khadijah, 5 rangkap. So first, kalau soalan keluar, dia tanya ciri. Dia tanya ciri ke? Dia tanya bentuk ke? Dia tanya kriteria ke? First sekali korang kira je berapa rangkap. Tak kisahlah dia keluar syair ke, sajak ke, dia keluar yang ada perenggan, dia ada rangkap je lah. Kalau macam cerpen, novel, Komando Kekasih, so dia tak ada rangkap tau. Okay, so kalau dia tanya ciri atau bentuk tu, korang keluarkan sajak ini terdiri daripada 5 rangkap. Okay, settle. Dapat 1 markah dah. Senang je sebenarnya. Okay kan? Okay, so itu rangkap. And then yang kedua korang boleh tengok baris lah. Okay, satu rangkap tu baris dia sama ke tak? Kalau macam kat Santak Istiadat ni, baris dia tak sama. So korang bolehlah cakap yang bentuk dia bebas and baris setiap rangkap tidak sama. Boleh tambah lagi ayat, huraikan lagi, bercakap paling sedikit, rangkap paling sedikit mengandungi 2 baris. Macam yang terakhir tu kan. Dia 2 baris dia, rangkap yang kelima ada 2 baris. Paling banyak dia rangkap yang kedua, dia ada 2, 4, 6, 7 baris. Okay, so korang punya ayat, korang boleh tulis sajak ini, setiap baris mempunyai, setiap rangkap mempunyai baris yang tidak sama. And setiap rangkap dan setiap baris paling sedikit mempunyai ataupun mengandungi 2 baris dan paling banyak berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Macam tu je. Okay, so itulah untuk jawapan, untuk jawab bentuk, ciri atau kriteria. Korang kena tengok sama ke tak sama baris dia, berapa rangkap, okay. Rima akhir dia sama ke tak. Macam kat sini rima akhir dia tak sama tau. Kalau korang tengok rima akhir maksudnya huruf yang terakhir dia lah. Kalau macam yang rangkap pertama tu korang tengok Santak Beradab, Santak Istiadat. So T belakang dia. Nombor 2 pula Santak Peraja dia majlis kebesaran. N pula. So dia tak sama. Yang ni rima akhir dia macam kalau korang
pernah belajar masa form 1, form 2 dulu ataupun dekat sekolah dia ada macam ajar rima akhir A, B, C, A, B, C, D, E macam tu kan. Okay. So itulah, tapi untuk hari ni cikgu tak sentuh kot pasal rima akhir. Sebab cikgu nak fokus pada standard istiadat ni, dia punya maksud dia tentang apa tu orang kata, nilai pengajaran dia macam tu je. Okay, and mungkin cikgu akan masuk dalam gaya bahasa juga. Okay. So kita carry on terus tentang, okay guys, cikgu ingatkan lagi sekali, you all kalau tak faham ataupun nak tanya ataupun nak sharing something, okay, drop je dekat message tu. Okay, so drop je. Korang jangan rasa malu ke takut ke apa, drop je. Okay. So, kita pergi dekat rangkap pertama. Okay, cikgu explain sikit. Okay, so kalau korang tengok kat situ, korang boleh zoom tau. Zoom, macam besarkan lah. Okay, kalau korang rasa macam kecil tak nampak kan. Okay, yang rangkap pertama tu, santap beradat, santap istiadat. Santap beraja di majlis kebesaran. Santap meraih, hormat menghormati. Ini sloka bukan santap hendaklah kenyang, santap santun dengan aturan. Okay. So sloka ni dia tak sama macam sajak tau. Sebenarnya sloka ni dia macam ada punya nyanyian jugalah. Okay. So kalau korang nak suruh cikgu baca dalam bentuk sloka ni, cikgu tak sanggup sebab cikgu rasa nanti korang semua tidur. Okay. Kesian nanti tinggal host seorang je dengar. Okay, so cikgu ambil keputusan untuk tidak membunyikanlah sloka ni. Tapi korang nak dengar sloka ni, korang boleh je lepas habis kelas ni kan, korang type je kat Google sloka santap istiadat. Nanti korang akan dengar ada satu kelas ni dengan cikgu dia sama-sama nyanyi lagu sloka ni. Macam tu lah. Tapi cikgu tak boleh buat lah. Okay. Bukan tak boleh buat. Cikgu takut, cikgu kesian kat korang je. Cikgu boleh je. Takut korang semua tidur. Okay. So, dekat rangkap pertama ni kan, okay, dia kan cakap kat situ, santap, okay, cikgu explain satu-satu santap beradat, santap istiadat. So dia kata, santap ni bahasa istana. Lupa pula tanya you all. Santap ni apa? Santap ni maksud dia apa? Santap tu bahasa istana tau. Tapi santap tu maksudnya apa dalam bahasa kita? Kita kan bukan duduk istana. So, kalau kita cakap apa santap tu? Guys, drop jawapan you all. Okay, cepat makan. Okay, thanks Raisa. Okay, so yang lain pun boleh je nak drop lagi, nak jawab ke, okay. Santap makan. Okay, bite, chop. Cikgu nak tanya lagi bahasa istana kat you all. Okay, kalau santap makan. Kalau tidur apa guys? Siapa yang tak tahu? Buat note terus, cikgu cakap ni. Tidur beradu. Thanks Karisa, Alia. Okay, tidur beradu. Okay, ingat siapa yang tak tahu tulis. Benda ni pakai kot sampai form 5. Okay. So, santap makan, tidur beradu, marah. Okay, marah. Kalau kita duduk kat istana kan, kita ni kalau berada raja, kita tak boleh cakap marah. Kita kena cakap bahasa istana. Marah kita cakap apa? Marah kan, kerabat raja cakap apa? Guys, cepat. Marah apa dalam bahasa istana? Korang jangan tanya Mr. Google pula Cikgu kira 3 saat je. Korang tak dapat kira, cikgu bagi jawapan terus lah. Okay. Marah guys. 1, 2, 3. Kita tak tahu marah apa. Marah murka lah. M-U-R-K-A. Murka. Marah. Okay. Kalau marah murka. Kalau sakit. Sakit apa? Guys, sakit. Sakit bahasa istana dia apa? Makan, santap, tidur, beradu, marah, murka. Sakit dia mula huruf G. Durhaka. Bukan Kalisa. Yes, Raisa goreng. Yes, Afiq goreng. Sakit goreng. Mati? Mati je pula. Sorry. Meninggal dunia? Meninggal dunia apa guys? Meninggal dunia. Kita tak cakap raja meninggal dunia. Okay. Kita cakap apa? Yes, Khadijah, kita cakap raja mangkat. Okay. And kemudiannya apa lagi Apa lagi? Bahasa standar. Mandi. Mandi apa? Mandi. Okay. Bersiram. Okay, betul bersiram. Okay. Kalau bilik tidur? Bilik tidur apa? Saja nak test sikit. Korang tahu ke tak? Tidur? Beradu kan? Okay, kalau bilik tidur,
Karma Peraduan. Ya, betul. Karma Peraduan, bukan Karma Beradu, okay? Karma Peraduan. Okay, last je nak tanya seorang soalan. Soalan dia, kalau makan santap, kalau jamuan makan? Jamuan makan. Apa. Cepat jawab. Jamuan makan. Tahu ke tak tahu? Dia kecil-kecil macam santap jugalah. Okay, 1, 2, 3. Kepabum. Cikgu anggap korang tak dapat jawab lah. Okay. Jamuan makan. Kan dia nak makan santapan. Yes, Raisa. Majlis santapan. Finally, ada juga yang dapat jawab. Okay, so majlis santapan. Okay, so back to kita punya slogan ni. Kan? Okay, dia just sebenarnya santap istiadat ni adalah untuk menceritakan tentang macam mana orang zaman dahulu dia pergi majlis santapan. Macam mana? Korang boleh tengoklah. Okay, so cikgu explain overall. Okay. So, majlis makan, majlis jamuan makan, majlis jamuan, okay. Kalau zaman dulu diorang santap tu, bila diorang makan, diorang tu bukan datang makan biasa-biasa je tau. Macam korang pergi lepak kawan makan, sekarang dah tak boleh keluar kan, paling muka. Okay, taklah cikgu gurau je. Okay, so kalau kita memang main makan je kan, main lahap je. Okay, zaman dulu tak, kalau diorang pergi majlis, diorang akan makan dengan penuh adat, dengan penuh istiadat, especially kalau diorang pergi makan majlis kebesaran yang melibatkan ada raja-raja. Santap merai tu maksudnya makan untuk meraihkan, bukan makan setengah orang nak pergi kenduri sekarang untuk kenyangkan perut dia. Okay, untuk memang makan, nak pergi sebab nak makan. Tapi zaman dulu tak. Dia bukan pergi satu majlis tu untuk makan tapi untuk meraihkan. Tu yang kata santap merai tu. Okay. Hormat menghormati sebab macam kita bila kita pergi, kita penuhi satu satu jemputan orang. So itu menunjukkan budaya kita menghormati tuan punya majlis tu. Okay, dan tengok kat sini dia cakap bukan santap hendaklah kenyang. So bukan, orang zaman dulu dia bukan pergi majlis tu untuk makan sebab nak kenyang lah, nak makan. Tak. Okay, santap-santap dengan aturan sebab diorang punya cara pun ada diorang punya kita cakap ada peraturan dia, ada cara dia, ada atau kata ada budaya dia lah bila makan tu. Okay, so itu rangkap pertama yang dimaksudkan. And then rangkap kedua dia kata nasi disuap di tangan kanan. So bila makan tu ambil nasi tu, so makan guna tangan kanan bukan guna tangan kiri. But sekarang kalau korang perasan, orang kat majlis makan kan, diorang makan guna sudu. Zaman dulu tak, makan guna sudu tu kadang-kadang dia bunyi-bunyi kan, ting bunyi sudu tu kan. So kat situ dah lari dah yang istiadat orang zaman dahulu. Zaman dulu diorang tak guna sudu, so tak adalah bunyi ting bunyi sudu besi tu kan. So keadaan tu lebih nampak sopan lah sebab diorang guna tangan. Lepas tu lauk dibinjat tu maksudnya diorang ambil lauk tu, diorang ambil jemput lauk tu dengan sopan, dengan siuman. Sopan siuman maksudnya dengan sopan lah, sopan santun lah. Bila masuk dalam mulut tu mamah perlahan. Mamah tu maksudnya makan tau, kunyah. Okay, so bila masuk dalam mulut tu kunyah perlahan-lahan. Okay, tanda tidak gelojoh makan. Sebab nak tunjukkan yang kita ni bukan gelojoh, yelah datang bukan untuk makan, datang untuk untuk meraihkan, untuk menghormati tuan majlis. Okay. So bila selesai santap nasi, lepas dah makan nasi, diiringkan seteguk minuman. Okay, minum air seteguk je. Lemak, bapak sopan. Okay, minum seteguk je. And then isyarat menghormat, mulia, memuliakan. Itulah menunjukkan sikap, budaya, hormati dan sikap memuliakan. Korang boleh buat ke cara macam ni? So korang boleh buat lah ni. Lepas ni korang mesti lunch kan. Kelas kita ada 1.20 korang makan. Cuba korang buat macam ni. Makan guna tangan kanan. Jangan guna sudu. Binjat pelan-pelan. Sopan-sopan masuk mulut. Mamah pelan-pelan. Practice lah. Okay, practice macam mana makan dalam satu majlis santap istiadat orang zaman dahulu. Kita minum air seteguk je. Ni tak korang minum, dah habis satu cawan. Tak ada lagi kat kuih satu cawan lagi kan. Okay, so rangkap ketiga, dia cakap santap nasi suap pertama. Okay, so suap pertama tu, first suap tu, yang ni best tau korang dengar. Zaman dulu dia santap nasi, bila makan nasi tu, first
masuk dalam kira kita suap lah, suap pertama. And then berturut dengan suap kedua, lepas tu makan lagi kali kedua. Lepas tu 2 suap, 3 sudah, maksudnya 3 makan 3 suap je tau. Keempatnya dah basuh tangan. Korang tengok orang zaman dulu makan 3. Maksudnya kat sini, dia bukan ambil nasi banyak lepas tu makan 3 lepas tu dah buang nasi tu, tak. Ini menunjukkan diorang makan sikit je. Kan cikgu cakap tadi, makan datang untuk meraihkan, bukan untuk makan. So makan 3 suap sudahlah. Okay. Makan 3 suap je. Sebab kali keempat tu dah basuh tangan. Okay. Okay, basuh tangan. So yang kelima, halwa juada. Halwa juada maksudnya makan orang kata apa, macam dessert lah, bahasa kita dessert. Okay, keenam buah-buahan. Tu makan buah-buah pula, macam tu. Tapi kalau ikut kan kita kena makan buah dulu kan. Tapi tak apalah, ini budaya zaman dulu kan. Okay. So 3 kali suap, 4 basuh tangan, 5 makan halwa juada, 6 makan buah-buahan, 7 dah kumur-kumur. Okay. And then ke-8 makan sirih. Ini ada step zaman dulu. Okay, tak tahulah korang ada buat lagi ke? Ke mak ayah korang ada buat lagi tak? Rasa mak ayah kita, mak ayah kita pula, macam kita adik-beradik pula. Okay, mak ayah zaman sekarang, mak ayah zaman sekarang tak makan dah sirih-sirih ni, cikgu rasa lah. Tapi nenek kita lagi, nenek atuk zaman sekarang, diorang mungkin makan lagi lah sirih ni. Dengan orang India, diorang suka makan sirih ni sebab sirih ni apa tu orang kata banyak khasiatnya. Korang nak kekal cantik macam cikgu kan? Tak adalah cikgu korang je. Korang nak kekal cantik, nak kekal muda, korang makan sirih. Sebab dalam sirih tu sendiri dia memang ada khasiat-khasiat untuk awet muda. Tak percaya tanya host. Host nampak muda sebab dia makan sirih. Okay. Cikgu korang je. Host tu cikgu tak kenal siapa dalam kelas online ni. Okay, kelet jatuh ke rengkungan, maksudnya bila kita makan sirih tu kan, dia rasa kelet tau. Yang kelet tu macam jatuh dekat, terasalah kat kerongkong macam tu. Seri naik ke piomen tu, maksudnya seri tu naik sampai, walaupun rasa kelat, korang pernah makan sirih tak? Tak pernah kan? Actually cikgu pernah sekali je sebab cikgu kena cabar dengan dengan kawan-kawan. So try makan sekali. Memang rasa bapak lah kelatnya. Tak tahu nak cakap macam mana. Okay. Mentah-mentah. Macam tu lah. Kelat dia memang tak boleh dilupakan. Rasa kelat tu macam mana. But bila kita makan, insyaAllah lah kita akan seri naik tu, maksudnya kita akan nampak. Macam cikgu cakap tadi lah. Dia akan nampak muda, nampak cantik. Sebab sirih tu dia ada khasiat dia. Okay. So itulah cara orang zaman dulu. Dia bila dia makan adik-adik dia ada 8 cara. Okay, so korang ingat benda tu. Okay. So the end rangkap tu dia cakap itulah santap beradik kebesaran. Itulah cara orang zaman dulu makan, cara ikut adat dia di dalam riwayat zaman yang silam. Okay, cerita zaman dahulu. Ini bukannya orang yang buat ni. Okay, ini adalah daripada hasil nukilan Zakbar. Kau mesti tak kenal Zakbar siapa kan? Zakbar adalah seorang lelaki yang memang power gila dalam bahasa Malaysia. Okay. Macam kamus Dewan Bahasa tu kan Zakbar yang buat. Ini nama apa tu kata, nama timbangan DJ Zakbar. Nama sebenarnya adalah Zainal Abidin. Korang selalu nampak nama Zakbar tapi tak pernah kenal siapa Zakbar kan? Okay, Zakbar adalah seorang yang sangat memberi sumbangan yang besar dalam bahasa kita. Kena ingat tu. Especially kita, sebab kita orang Melayu, kita memartabatkan bahasa Malaysia, so kita kena tahu benda-benda macam ni, okay? Jangan, kalau korang nak kuasai soalan kebat, ingat pesan cikgu, jangan belajar hanya yang ada dalam buku. Okay, belajar di luar buku and korang akan berfikir di luar kotak. So korang akan membantu, benda tu akan membantu untuk korang jawab soalan kebat. Guys sekarang, budak-budak sekarang suka belajar apa yang ada dalam buku je. Dan tak ada dalam buku, diorang tak nak belajar. So finally, bolehlah jawab soalan tapi untuk soalan kebat, out. Okay. So bebel pula cikgu Okay. Kita tak santai istiadat. Okay. Settle. Korang, okay. Lupa nak tanya. Ni cikgu dah settle tau, cikgu dah explain semua. Kadang-kadang soalan keluar dia akan tanya apa maksud rangkap kedua. Macam tu dia tanya. So korang kena jawab lah. Okay, apa rangkap kedua. Cuma untuk PT3, because korang tak ada PT3 tapi korang ada exam lagi kan. Okay. So kalau soalan keluar dia akan keluar dalam bentuk objektif lah. Okay. So
Sebab tu cikgu explain satu-satu apa maksud rangkap supaya korang jelas maksud dia. Okay, so boleh jawab untuk seroka ni. And cikgu nak tanya, korang ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya boleh drop dekat situ soalan. Okay. Ataupun drop je lah soalan kalau nak tanya apa-apa. Kalau tak ada, sila jawab tak ada. So cikgu akan teruskan slide seterusnya. Okay guys, nak tanya tak? Kalau korang diam, cikgu pun diam. Kalau tak ada. Allah, semua faham lah ni. Bagus lah you all ni. Walaupun kita tak pernah bersua tapi rasanya dekat di hati korang semua ni. Okay. Korang tengok sekarang ni, okay, korang tak ada soalan. Cikgu ada soalan untuk korang. Okay. Apa gaya bahasa ni? Okay guys. Okay, dengar pesan Cikgu Erin ni. Nama cikgu korang kena ingat tau. Cikgu Erin. Okay. Cikgu selalu cakap kat student. Kita kan kalau belajar tak tahu nama cikgu tu, macam kita makan tapi tak tahu makanan tu apa. Korang sanggup tak makan makanan yang korang tak tahu apa benda korang makan? Tak kan? Korang mesti tak tahu apa benda korang makan. Kalau korang makan, korang mesti tanya, ni apa ni? Makanan ni apa nama makanan ni? Mesti korang tanya kan? Macam tu lah bila kita belajar. Okay, kita kena tahu nama cikgu. Sebab tu cikgu beritahu nama cikgu. Okay. So, okay, ni cikgu nak pasal korang. Pasal gaya bahasa. Okay, gaya bahasa ni bukan benda yang boleh korang ketepikan bila korang belajar bahasa Malaysia, especially untuk Komstas. Okay, sebab apa? Sebab gaya bahasa ni, percayalah cikgu, gaya bahasa ni korang akan jumpa sampai korang form 5. Baik lagi. Kalau korang belajar untuk STPM, untuk bahasa Melayu juga, bahasa Malaysia juga, korang akan jumpa juga tau gaya bahasa ni sebenarnya. So gaya bahasa ni sangat penting lah. Kena tahulah basic gaya bahasa memang kena tahu, kena ambil tahu. Okay. Kat sini, yang cikgu gariskan tu, itu yang cikgu gariskan, lepas tu cikgu italikkan kan. Itulah gaya bahasa yang dia nak tanya. Okay. So apa gaya bahasa ni? Dia dekat depan. Korang nampak tak perkataan santap tu? So dia ulang banyak kali santap beradat, santap istiadat, santap beraja dan balik kebesaran, santap meraih, hormat menghormati. Okay. So perkataan santap tu gaya bahasa apa? Okay. Gaya bahasa apa yang dia adalah pengulangan perkataan yang sama di awal ayat? Okay. Ini dipanggil gaya bahasa apa? Cikgu ulang, gaya bahasa apa? Repetisi ke cikgu? Okay, Raisa Nurin Irudina. Okay, you cakap repetisi. Okay, korang kalau korang jawab salah pun cikgu okey je tau. Sebab cikgu boleh explain. Kenapa salah? Okay, bagus. Yang penting korang kena spotting lah jawab. Okay, repetisi tak boleh jadikan gaya bahasa untuk soalan ni. Because repetisi maksudnya repeat. Repetisi maksudnya pengulangan, Dia maksudnya pengulangan. So, repetisi dia umum tau. Maksudnya pengulangan perkataan yang tak kisah benda tu ada kat mana-mana. Macam tu. But santap ni dia khusus. Dia pengulangan perkataan. Dia repeat benda ni. Perkataan santap banyak kali. Tapi dia tersusun cuma ada dekat awal ayat je. Cikgu bagi contoh lain. Macam satu sajak lah. Okay, sajak macam bunyi dia macam ni. Aku adalah wanita itu. Aku dilahirkan untuk membela manusia. Aku apa lagi? Aku seorang yang gagah, berani walaupun aku wanita, macam tu. So aku kat depan tu kan. Dia pengulangan perkataan yang sama tapi dia dekat awal ayat. Ini kita panggil gaya bahasa apa? Guys, cuba jawab. Cikgu bagi clue, dia start dengan huruf A. Apa? Korang ingat tau, kalau korang tengah buat nota, cikgu ulang korang boleh tulis dulu maksud dia. Pengulangan perkataan yang sama di awal ayat. Pengulangan perkataan yang sama di awal ayat. Okay. Ini gaya bahasa apa? Tahu ke tidak? 3 saat dari sekarang. Okay, tak nak main masa korang jawab lah. Korang teka lah. Salah pun tak apa. Anafora, Fik kata?
Afiq bagi soalan lagi. Anafora ke? Kalau kat depan cikgu tu dia tanya macam tu lah. Cikgu anafora Okey. Ya, betul. Anafora. Betul-betul. Betul tu anafora. Okey, siapa yang tengah buat nota, korang dengar Kalau pengulangan perkataan yang sama di awal ayat, macam ni lah perkataan santap ni, dia ulang perkataan santap ni. Semua dekat awal ayat. Ini kita panggil anafora. Kalau perkataan tu dia kat ujung, yang dia kat ujung kan. Contohnya macam, katalah wahai hati. Bisiklah wahai hati. Janganlah lukakan hati. Hati tu kat ujung kan. Okay. So hati tu pengulangan perkataan yang sama tapi di akhir ayat. Itu kita panggil epifora. Okay. Cikgu drop lah kat situ kalau korang tak letih je. Itu namanya epifora. Kalau dekat awal, namanya anafora. Pengulangan perkataan sama di awal ayat anafora. Hujung epifora. Kalau tak tersusun, ada kat mana-mana je, tapi perkataan tu banyak kali ada, itu boleh gunakan repetisi. Macam itulah. Senang je kan? Okay. So, korang faham ke ni? Ingat, hari ni korang belajar gaya bahasa anafora, epifora, repetisi. So, bezakan ketiga-tiga benda tu. Okay. Okay, so kalau korang enggak okay, korang drop okay. Okay, so cikgu akan move to next slide. Okay. Okay, good. Raisa seorang je. Lain? Okay, Fik. Bagus. Okay, alright, good. Okay, thanks. Okay, Najiha. Okay, Khadijah. Okay, so cikgu move. Okay. Ya, anafora. Cikgu baru cikgu bagi jawapan. Anafora tadi. Okay. Yang ni pula gaya bahasa apa? Bukan santap hendakkan kenyang. Actually sebenarnya, okay, kalau korang perasan dekat tadi dekat slogan ni dia cakap bukan santap hendakkan kenyang. Korang tak perasan ke? Yang ayat ni sonsang. Bukan santai nak kenyang. Sepatutnya kita cakap macam ni. Tengok cikgu tulis kat bawah tu. Sepatutnya santap bukan hendakkan kenyang. Sebab apa cikgu cakap ayat ni terbalik, ayat sonsang. Bukan. Sebab dia start dengan bukan. Okay, kita nak tahu ayat tu ayat sonsang ke ayat biasa, ayat betul ke tak? Ayat sonsang tu maksudnya ayat terbalik tau. Sonsang, terbalik. Okay. So, kalau ayat biasa, ayat yang betul, ayat biasa lah kita panggil ayat tak sonsang. Okay, dia mesti kata nama kat depan. Mesti punya kata nama dekat depan. Macam ni. Santap. Santap lah dekat depan lah. Okay. So, tapi kat sini dia terbalik. Dia kata bukan santap hendakkan kenyang. Dia letak bukan dekat depan. Dia letak, bukan ni ayat nafi tau. Ayat nafi dia dua. Bukan dengan tidak. Wow. Bahasa Malaysia kan, siapa kata bahasa Malaysia senang? Bahasa Malaysia sebenarnya susah. Kita cakap memang kita cakap bahasa Melayu senang je. Tapi kalau korang tahu bahasa Malaysia ni, dia renyah tau. Ada dia punya hukum. Itu tak explain lagi hukum-hukum lain dia. Okay. So kena, tapi kita kena kuasai lah benda tu. Sebab bahasa kita kan. Kita kena kuasai. Okay. So ayat ni terbalik. Dia kata bukan santap dengan kenyang. Sebenarnya santap bukan hendakkan kenyang. Okay. Kalau ada satu gaya bahasa yang korang kena belajar, okay, gaya bahasa ayat terbalik, kita panggil ayat sonsang. Okay. Sebab apa? Ada bila cikgu belajar dekat sekolah, dekat kelas kan, anak murid cikgu saya tanya macam ni, cikgu apa pasal diorang buat ayat terbalik ni? Kenapa diorang guna ayat terbalik? Boleh ke guna macam ni? Jawapannya boleh. Kenapa diorang buat ayat terbalik? Kenapa penulis Zakbal tu buat ayat terbalik dalam seloka dia? Sebab nak sedapkan. Okay, ini seni dalam ini seni berbahasa. That's why dia terbalik ayat dia. Okay, kalau ayat biasa je mendatar je, ayat tu tak nampak best nanti. Okay, tapi bila dalam karangan, korang jangan suka-suka nak buat ayat-ayat terbalik, ayat sonsang okay. So tak boleh. Dalam karangan esei jangan buat macam tu. Kalau korang nak bersajak, nak berseni-seni, berseloka, boleh. Okay, tak salah. Okay. So, kalau ayat sonsang ni, ayat terbalik ni, susunan ayat terbalik, ini merupakan gaya bahasa apa? Okay, apa guys? Come on, jawab. Kalau korang tak tahu, korang cakap tak tahu. Kalau korang nak teka, korang teka. Cepat. Cikgu bagi masa. Apa gaya bahasa ayat sonsang? Kalau korang tengah buat nota, korang tulis siap. Ayat sonsang. Susunan atau susunan ayat terbalik. Ini dipanggil gaya bahasa
Guys, cikgu bagi 5 saat untuk korang jawab. Kalau tahu, tolong jawab. Kalau tak tahu, korang cakap tak tahu. Korang cakap tak tahu. Korang drop dekat situ tak tahu. 5 saat dari sekarang. Tek. Tak tahu apa kata. Lagi, cikgu nak at least lebih daripada 5 orang cakap. Baru cikgu bagi jawapan. Tak ingat, tak tahu, tak ingat. Okay. Sama Aflan. Sama tak tahu Itu sama tak ingat. Okay. Jawapannya ialah tada! Inversi. Saya tak sure korang pernah dengar ke tak? Pernah kan? Tapi ini dipanggil gaya bahasa inversi. Okay, macam cikgu cakap tadi. Awal-awal tadi kan. Gaya bahasa ni korang kena kuasai. Because dia pakai sampai form 5. Percayalah cakap cikgu. Sampai form 5 pakai. So korang kenalah kuasai benda ni. Daripada awal. Nanti tahun depan nak masuk form 4. Berapa bulan je lagi kan korang nak masuk form 4 dah. Sekejap je masa berlalu. Okay, at least korang dah tahu. Okay, itu inversi Inversi, siapa yang buat nota tu, tulis inversi maksudnya susunan ayat terbalik. Sebenarnya kan susah tau nak cari gaya bahasa inversi dekat dalam kita punya sajak ke seloka ke apa. Kecuali kalau orang tu dia betul-betul pandai tahu apa beza ayat biasa dengan ayat sunsang, korang boleh nampak lah. Okay. Baik. At least korang tahu sikit kan. Macam tadi lah dia starting dengan bukan kan. Dia starting dengan apa tu? Bukan. Bukan ni kan kata nafi lah. So confirm lah ini ayat sunsang. Macam itulah. Okay. So next kita masukkan ni pula. Gaya bahasa ketiga. Cikgu dah ajar korang anafora, epifora, inversi. Now, gaya bahasa apa pula? Isyarat menghormat, mulia-muliakan. Dan cikgu gariskan tu. Okay, yang cikgu underline, cikgu italikan tu, mulia-muliakan. Ini gaya bahasa apa? Apa guys? Korang rasa? Kalau korang tak tahu, korang drop. Korang cakap macam tadi lah. Tak tahu. Cikgu beritahu lah. Kalau korang tahu, korang kata ganda. Ya, betul Khadijah. Jadi senang. Kata ganda ni, kalau soalan keluar kan, dia tanya korang gaya bahasa apa kan. Paling senang nak jawab, nak cari kata ganda lah. Macam ni lah. Mulia memuliakan. Sebab mulia-muliakan ni kata ganda. But kalau korang nak lebih jelas lagi, ini dipanggil kata ganda berimbuhan. Sebab dia ada kan dekat belakang dia. Mulia-muliakan. Kalau kata ganda je sebenarnya dia mulia-mulia. Macam tu. Dia ulang balik perkataan yang sama. Macam kawan-kawan, murid-murid. Itu kata ganda. But kita kata ganda pun kita punya pembahagian tau. Kita ada kata ganda berimbuhan, kita ada kata ganda separa, kita ada ganda penuh, kita ada ganda berirama. Macam tu. Tapi cikgu tak ajarlah korang untuk hari ni. Okay. So, next kita masuk gaya bahasa seterusnya. Okay guys, ini gaya bahasa apa pula? Santap nasi suap pertama berturut dengan suap kedua. Ada break ke host? Ada break kan? Dan kena stop dulu sekejap. Okay, kita stop sekejap. Kita sambung selepas iklan. Okay. So, yang ni gaya bahasa tu pula. Santap nasi suap pertama berturut dengan suap kedua. Okay, gaya bahasa apa yang dia perkataan sama, but dia ada dekat tengah-tengah. Tadi korang belajar, dia pengulangan perkataan sama di awal ayat. And then korang belajar gaya bahasa kedua, dia dekat hujung ayat. Okay, now kita belajar gaya bahasa yang dia dekat tengah-tengah ayat. Tadi cikgu tak sentuh. So ni dipanggil gaya bahasa upper. Apa guys? Macam biasa, kalau tahu drop je jawapan. Kalau korang tak tahu, drop je tak tahu. Okay. So kalau korang tak tahu, cikgu explain lah. Simile. Okay. Tadi ada cakap simile kan? Simile bukan. Simile dia pengulangan perkataan. Dengar siapa yang buat note tu, simile dia bukan pengulangan, sorry. Simile ni dia perumpamaan. Dia menggunakan dalam satu ayat tu, simile dia mengandungi perkataan seperti, bagai, bab, umpama. Tapi dia bukan peribahasa.
Itu simile. Cikgu bagi contoh. Korang mungkin tak nampak sangat apa yang cikgu cakap kan? Tak faham kan? Okay, tak apa. It's okay. I will explain. Okay, okay, simile ni, dia ada perkataan seperti, dia ada perkataan bagai, bab, umpama, tapi dia bukan peribahasa. Contoh, okay, simile ni paling banyak jumpa dekat novel. Kalau korang baca novel kecil kan, korang pernah tak baca satu ayat, dia lebih kurang macam ni lah. Hatiku gembira. Seperti dunia aku yang punya. Okay, dia ada perkataan seperti dunia aku yang punya. So, bila ada perkataan seperti, tapi yang tu bukan peribahasa, itulah yang kita panggil simile. Ataupun contohnya lain, contoh apa lagi dalam lagu banyak simile. Contohnya macam adalah satu lagu tu kan, korang pernah dengar tak lagu yang umpama mimpi dalam mimpi. Sebenarnya korang tak tidur. Okay, umpama kat depan tu kan, umpama tu itulah simile. Dia menggunakan perkataan umpama, tapi dia bukan peribahasa. Selalunya peribahasa je yang ada perkataan seperti bagai, bak, umpama ni. Tapi ini dia bukan peribahasa, but dia guna perkataan seperti bagai, bak semua tu. Itu dipanggil simile. Okay, tadi ada yang jawab, faham Faham ke ni cikgu ajar ni? Kalau tak faham, cakap tak faham tau. Kalau tak faham, cakap tak faham. Cikgu akan faham dengan korang sampai korang faham. Okay. Faham ke tak? Dah senyap balik dah. Korang faham tak simile ni? Faham. Okay, sebab Alisa faham. Okay, faham. Okay, penat cikgu nyanyi tau kalau tak faham juga. Okay. So, tadi ada yang cakap epifora. Apifora tadi ada yang drop apifora. Apifora tak ada dalam gaya bahasa. Tapi epifora ada. Epifora tu pengulangan perkataan dekat hujung ayat. Tapi yang ni bukan. Ni bukan kat hujung, dia kat tengah-tengah. Kan. Kat tengah-tengah. So, ini dipanggil gaya bahasa. Tahu ke tak? Cakap. Kalau tak tahu, cakap tak. Kalau tak tahu, korang cakap tak. Cikgu akan bagi jawapan. Tak. Okay. Afiq seorang je cakap tak. Nanti cikgu kan, PM Afiq seorang je bagi jawapan. Baik korang yang lain pun cakap tak juga. Cikgu. Takut juga budak-budak ni. Okay. Jawapannya responsi. Yang ni memang cikgu tak ajar tadi. Responsi dia pengulangan kat tengah. Now cikgu refresh korang balik. Kalau korang dah keliru kan. Okay. Bila pengulangan perkataan sama dekat awal ayat, kita panggil anafora. Bila pengulangan kedua, bila pengulangan perkataan yang sama di hujung ayat, kat hujung, itu kita panggil epifora. Bila pengulangan tu dia tak tersusun pun. Kejap depan, kejap belakang, kejap tepi tak adalah. Kejap depan, kejap belakang, kejap tengah. Itu kita panggil repetisi. Okay. Right? Bila pengulangan tu dia konsisten dekat tengah-tengah, itulah kita panggil responsi. Pengulangan ni ada 4 contoh. So korang kena ingat tau. 4 contoh ni Anafora, epifora, repetisi dengan responsi. So ingat. Okay. So, cikgu cakap tadi lah, ingat sampai form 5. Okay. So, next kita tengok ada soalan lagi ke tak? Ni gaya bahasa pula. Gaya bahasa apa pula? Santap. Santap gaya bahasa apa? Nanti kelas kita nak habis, host bagi tahu Okay, dia akan end up in Berikan kesetuan akan beritahu. Okay, so kalau apa tu? Kalau okay, so kalau santap ni gaya bahasa apa? Guys, ini gaya bahasa apa pula? Tahu cakap tahu. Kalau tahu tak jawapan. Kalau tak tahu, korang cakap tak tahu. Come on, cakap tak pun tak apa. Cepat. Tidak cikgu tak nak bagi jawapan. Korang stick lah dekat gaya bahasa santap ni. Faris Syahmi cakap tak tahu. Lain. Lain. Korang drop lah. Cakap tak tahu. Okay. Tak Afiq pun cakap tak tahu. Lain. Okay. So, bila lama cikgu tak tahu, baru cikgu beritahu. Okay. So, kita tengok.
Ini gaya bahasa, asal dia tak ni dia stuck pula. Cikgu dah, cikgu dah, dia stuck lah. Okay, korang nampak tak jawapan? Actually sebenarnya jawapan dia diksi. Sekejap Nampak? Korang nampak jawapan dia? Cikgu tulis diksi tu. Okay. So jawapan dia diksi. Diksi ni maksudnya D-I-K-S-I, diksi. Okay, dia lambat sikit. Okay. Okay, kat phone cikgu lah lambat. Sebab cikgu pakai dua ni, laptop dengan phone ni nak ajar korang ni. Okay. Okay. So jawapannya diksi. Diksi ni maksudnya pemilihan pinjaman bahasa istana. Okay, macam santap tu bukan bahasa kita, tapi bahasa istana. So diguna pakai untuk menyedapkan kita nak buat sloka ni, nak sedapkan sloka ni, kita guna diksi. Diksi ni pun susah. Tapi diksi ni senang. Bukan susah lah. Diksi sebenarnya senang je. Tapi korang kena faham lah apa gaya bahasa macam bahasa istana, bahasa Arab, bahasa pinjaman Arab, bahasa pinjaman Inggeris. Okay. So itu semua tu boleh dijadikan diksi macam tu. Macam apa? Kalau ada satu saja ada perkataan syukur kan. Korang boleh pilih gaya bahasa diksi kat situ. Sebab syukur ni kata pinjaman bahasa Arab. Bahasa Malaysia ni dia mesra tau. Dia ada bahasa Arab dekat dalam bahasa Malaysia ni. Dia ada bahasa Inggeris, macam komputer, kamera itu kan bahasa Inggeris. Kita guna pakai dalam bahasa kita. Ada bahasa Sanskrit. Korang tahu tak bahasa Sanskrit, bahasa tertua di dunia. Contoh macam Durhaka, Duka. Itu semua bahasa istana sebenarnya. Kita ada bahasa Portugal lagi. Bahasa Portugis lagi dalam bahasa kita. Contoh macam korang duk sebut tuala-tuala tu kan. Itu bahasa Portugis tau. Kau mesti tak tahu Okay. Sebenarnya korang tahu je, cikgu je bajet korang tak tahu kan. Okay, so now kat soalan pertama. Okay, sekarang kita masuk soalan yang lebih stres sikit. Okay, soalan pertama dia tanya, berdasarkan rangkap pertama sloka, apakah yang diajarkan kepada penjamu selera melalui majlis santap beradab? Kalau korang nak jawab apa ni? Berdasarkan rangkap pertama, so kena tengok rangkap pertama sloka tu, apa yang diajarkan kepada penjamu selera melalui majlis santapan? 3 markah. So, korang dapat 2 jawapan. Okay, but soalan macam ni, dia selalunya keluar kalau misalnya sekarang dekat format PT3, dia keluar dekat soalan objektif. But cikgu prepare je korang kan. Kalau dia keluar kat soalan struktur, at least korang dah tahu jawab macam mana. Okay. So, yang ni, kita move lah terus jawapan kan. Mesti korang tak sabar tengok kan. Okay. Cikgu ada rangkap pertama rupanya. Ni rangkap pertama cikgu dah cut dan buat kat sini. Lupa pula. Okay, santap beradab, santap istiadat, santap rajin diberi kebesaran, santap meraih, menghormat, bukan santap tindakan kenyang, santap santai dengan aturan. Okay, soalan dia, apa yang diajarkan kepada penjamu selera melalui majlis santapan beradab? Ini jawapan dia, jawapan penuh dia, cara nak jawab. Okay, nak dapat markah penuh, kalau soalan pemahaman, dia tanya dalam bentuk soalan pemahaman, cara jawab dia macam ni. Berdasarkan rangkap pertama sloka, penjamu selera diajar makan secara sopan dan makan mengikut tata cara yang tepat. Okay, dia tak ada jawapan yang spesifik kat dalam petikan tu, but korang kena buat dalam bentuk sebab dia seloka kan. Tapi korang tak boleh lah letak ayat seloka kat dalam jawapan. Okay, korang kena pindahkan ayat ni menjadi ayat penyata dan berbentuk akademik. Macam tu. Macam ni lah. Okay, ni jawapan dia. Korang kalau korang macam tak tahu kan, korang ni je. Ni kan, soalan kan. Korang screenshot je. Kalau nak buat, nak buat latihan, screenshot. And then, korang screenshot jawapan ni. Kalau saling-saling tak tahu lah, tak sempat biasanya. Okay, so screenshot je. Macam tu. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada, cikgu pergi soalan nombor 2 tau. Okay, 2 nilai dalam sloka tersebut. Okay guys, korang tadi kan sloka tadi, cikgu dah explain panjang lebarnya. Okay, apa nilai yang korang dapat dalam sloka tu? Nilai apa? Nilai. Okay, dia bila tanya nilai je, korang kena letak nilai kat depan tu. Nilai apa? Korang dapat nilai apa? Okay guys, cepat jawab. Jawablah. Nilai apa dia? Yang ni tak boleh cakap yang ni korang jangan cakap tak tahu pula. Senang je nilai ni kan. Korang letaklah nilai apa yang korang nampak. Okay, cuba je jawab. Okay. Nilai sopan santun. Nilai kesopanan. Okay.
Bukan nilai sopan santun tau. Nilai kesopanan lain. Ada lagi tak? Nilai kesopanan tu macam tak tersusun sangat. Awak tukar sekarang nilai berhemah. Berhemah tinggi. Okay. Lagi nilai apa? Nilai menghormati. Korang tak perasan kat dalam tu. Nilai kepatuhan. Cikgu bagi jawapan ni, nampak? Okay, kalau dia tanya soalan, dia kat sini dia kata nyatakan tau. Kalau nyatakan korang bagi nilai je, tak payah huraikan. Tapi baik kalau soalan tu tulis huraikan ataupun dia letak soalan jelaskan, korang kena letak contoh. Ini ikut format lah. Okay, so nilai kepatuhan, contohnya macam penjamu selera tu patuh pada etika yang digariskan. Nilai kesederhanaan, kita bersederhana. Macam tak makan, tak minum secara berlebihan. Nampak seloka ni sebenarnya dia bukan sesaja tau letak dalam Komsel Semua Orang Bintang Hati tu. Dia ajar korang supaya kita ni mengamalkan benda ni dalam kehidupan. Lepas ni korang, lepas habis kelas ni kalau korang nak makan, ingat ada 8 cara makan. Korang makan ikut cara tu. Tak tahulah boleh ke tak kan? Cubalah. Okay. Kita ada 4 minit lagi. Okay. Tak apa, 4 minit lagi. Okay, so kita habis 1.25. Okay, sempat lagi Cikgu Bebel. Okay, so di kata sini berdasarkan rangkap kedua seloka, nyatakan cara seorang itu makan dengan sopan. So kita tengok, ni rangkap kedua. Nyatakan, cara macam mana? Soalan cikgu ni macam susah sikit. Ke senang ke tak tahulah. Tapi cikgu rasa susah sikit untuk stage korang kot. Okay. Nasi disuap tangan kanan, so maksudnya makan dengan tangan. Tapi ni macam ni lah, ni ayat seloka. Korang kena pindahkan dalam bentuk jawapan akademik. Korang boleh capture soalan ni. 1, 2, 3, capture. Korang capture je soalan ni. Sekarang kedua seloka nyatakan cara seorang itu makan dengan sopan. Okay, capture. Okay, dah capture kan? Korang tahu tak capture screenshot macam mana? Tahu lah, budak-budak sekarang power kot. Kalah cikgu-cikgu rasanya. Kalau bab teknologi ni. Yelah generasi Z. Okay, jawapan ini, cara saya itu makan dengan sopan ialah korang screenshot je. Okay, menyuap nasi menggunakan tangan kanan. Kan tadi cakap makan dengan tangan kanan. Lauk diangkat dengan sopan dan makanan dikunyah secara pelan-pelan. Ini yang cikgu cakap tadi. Okay, jawapan ada dalam petikan. But korang pindahkan, jadikan ayat akademik, ayat penyata yang tersusun. Macam itulah kalau soalan keluar dalam bentuk pemahaman. But kalau dia keluar dalam bentuk yang bulat-bulat objektif tu, tak apa, senang je. Tapi korang, at least korang tahulah jawapan dia kan. Okay, so settle So kita tengok soalan, ada cikgu ada soalan objektif lah. Kenapa pada zaman dulu ada adab santap sangat penting? Korang jawab. A, B, C, D, play. Kenapa zaman dulu ada santan sangat penting? Okay, Raisa jawab B. Next. Guys, korang jawab apa? Yang lain. Cepat. Kita tak ada masa. Raisa je ke nak jawab? Korang yang lain tak nak jawab ke? Fit cakap C. Next. Cepat. Nanti kan kita tak sempat habiskan slide. Okay, next. Okay, Alisa cakap C. Kita tengok. Jawapan dia C. Jawapan dia C lah. Supaya adat di meja makan dapat dipelihara. Okay, B tu tanda menghormati tetamu taklah. Kita datang ke sebab nak hormati. Tapi soalan dia tanya kenapa adat standar bersantap ni sangat penting supaya adat di meja makan tu dapat dipelihara. Okay, ni soalan objektif lagi. Baik, kita 1 minit je lagi kan? Okay. So kalau cikgu tak sempat, cikgu bagi jawapan teruslah. Kenapa kita mesti hormati tetamu kehormat? Jawapannya ialah B. Sebab diorang merupakan pemimpin yang harus dihormati. Okay, so ada lagi soalan? Nilai apa dalam kedua seloka ni? Okay, susah cari ni kan? Tapi ada syarat menghormati kan? Okay, so itu adalah nilai hormat menghormati. Okay, so saya hebat ni tak payahlah jawab dah. Sebab rasa macam dah tak sempat. Anyway. See you next class. Cikgu takut tak sempat buat penutup. So cikgu harap apa yang korang belajar ni korang dapat. Take care, jaga diri. And kalau tak sempat nak tanya, ada benda nak tanya, okay, simpan soalan tu, tanya minggu depan. And apa lagi cikgu nak cakap okay, rajinkan basuh tangan, jangan keluar rumah. Kalau jangan keluar rumah lah. Okay, better jangan keluar rumah lah. Okay, untuk pelihara diri you all, okay. So sama-sama and cikgu harap korang happy belajar. Okay, so jangan lupa apa yang korang belajar hari ni. Okay, so bye. Okay. Welcome. Okay, sama-sama. Sorry.